Puan Nazirah berumur 53 tahun, merupakan seorang pensyarah yang telah bersara dan tinggal bersama anak perempuannya setelah kematian suaminya. Dia gemar mengambil makanan serta minuman manis yang bersusu. Beratnya sekarang adalah 58 kg dan tinggi 152 cm, di mana beratnya adalah 68 kg 2 bulan sebelumnya. Beliau telah didiagnos dengan diabetes mellitus kelas 2 pada 5 tahun yang lalu dan mengambil ubat metformin di bawah kawalan doktor perubatan. Puan Nazirah mempunyai darah gula berpuasa atau lebih dikenali sebagai fasting blood glucose sebanyak 300 mg per dl, tekanan darah sebanyak 104/70 mm of mercury dan HbA1c sebanyak 12.2%. Beliau tidak aktif bersukan. Beliau juga mempunyai beberapa simptom seperti kencing malam yang kerap, mudah letih dan penglihatan mula kabur. Mari ikuti panggilan video di antara Puan Ayuni, seorang pegawai dietetik daripada HUSM, Puan Nazirah dan juga anaknya. Assalamualaikum Puan Nazirah dan anaknya ya Amira. Saya Cik Ayuni selaku pegawai dietetik dari HUSM. Waalaikumsalam Cik Ayuni. Jadi saya harap semua sihat lah ya. Jadi hari ini kita berjumpa secara atas talian untuk saya memberi kaunseling mengenai corak pemakanan yang sesuai untuk Puan. Tadi data mengenai Puan telah saya perolehi dan di sini menunjukkan indeks gizi tubuh Puan ataupun BMI Puan adalah normal berbanding 2 bulan sebelumnya. BMI normal ataupun indeks gizi tubuh badan normal bermaksud berat badan Puan yang terkini adalah lebih ideal dan lebih stabil. Walaupun saya tengok 2 bulan sebelumnya Puan ada mengalami penurunan berat badan, tapi kalau boleh Puan kekalkan berat badan terkini iaitu 58 kg. Dan jangan lebih 60 sebab kita nak elakkan BMI itu terlalu tinggi dan menyumbang kepada risiko obesiti. Dan di samping itu juga tekanan darah Puan juga adalah normal dan tak ada masalah. Walaupun BMI ataupun indeks gizi tubuh Puan normal dan tekanan darah normal, tetapi di sini melalui beberapa ujian darah. Yang pertama adalah ujian darah semasa berpuasa. Bacaan gula dan darah Puan adalah 16.8 mmol per liter dan melalui ujian HbA1c ataupun ujian untuk mengetahui kandungan gula dan darah selama 3 bulan bacaan ialah 12.2%. Jadi melalui dua-dua ujian ini saya dapati kandungan gula dan darah Puan adalah tinggi dan melebihi bacaan normal. Okey. Jadi untuk pengetahuan Puan Nazirah dan Cik Amira, sekiranya kandungan gula dan darah terlalu tinggi, ia agak berisiko dan boleh menyumbang kepada penyakit kencing manis ataupun penyakit diabetes. Dan dari rekod perubatan Puan Nazirah, saya dapati Puan Nazirah sudah 5 tahun menghidap kencing manis. Ya betul. Puan Nazirah, untuk penyakit kencing manis Puan ada makan atau menggunakan sebarang ubat-ubatan? Dan kalau boleh saya nak tahu apa nama ubatnya. Ada Cik Ayuni, ubat untuk kencing manis. Ya Cik, ibu saya ada ambil metformin untuk merawat kencing manis dia. Kenapa kandungan gula dalam darah ibu saya masih tinggi ya Cik? Seingat saya, ibu saya dah ambil ubat mengikut dos dan masa yang telah ditetapkan oleh doktor. Kenapa masih tidak berubah ya bacaannya? Okey, jadi bagi menjawab pertanyaan Cik Mia tadi, saya akan tunjukkan satu flip chart ataupun buku yang bertajuk Cegah dan Kawal Diabetes Mellitus. Jadi seperti yang Puan Nazirah dan Cik Mia dapat tengok di sini, penyakit kencing manis tu memang ramailah masyarakat kita yang menghidapinya. Dan jadi kita berkenalan dululah apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus dan kencing manis ni sebenarnya benda yang sama je. Ia adalah satu keadaan di mana kandungan gula di dalam darah terlalu tinggi disebabkan kekurangan hormon insulin ataupun insulin kurang berkesan.
Sebenarnya hormon insulin ni bertindak untuk mengawal kandungan gula di dalam darah. Jadinya, hormon insulin ni dihasilkan oleh satu organ iaitu pankreas. Dan sebenarnya kencing manis ni ada dua jenis, iaitu diabetes jenis 1 dan diabetes jenis 2. Diabetes jenis 1 ni jaranglah masyarakat kita hidapinya dan selalunya berlaku pada kanak-kanak dan remaja. Ia disebabkan badan ataupun organ pankreas itu tidak dapat menghasilkan insulin. Dan diabetes jenis 2 ni, hampir 90% pengidap diabetes menghidapi kencing manis jenis 2. Ia disebabkan oleh insulin kurang berkesan ataupun insulin resistance. Dan sebenarnya, diabetes jenis 1 dan diabetes jenis 2 adalah dua keadaan yang berbeza. Kalau dapat tengok dalam gambar rajah ni, diabetes jenis 1 ni berlaku bila organ pankreas tu rosak dan tak dapat menghasilkan insulin. Sebenarnya, organ pankreas ni rosak disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya faktor genetik yang mana kanak-kanak tu mewarisi daripada ibu bapa ataupun faktor antibodi tu sendiri, antibodi kanak-kanak tu sendiri yang menyerang sel-sel pankreas dan menghalang sel-sel pankreas menghasilkan insulin. Jadinya, insulin yang dihasilkan oleh pankreas berkurangan ataupun tidak mencukupi menyebabkan kandungan glukos dalam darah adalah tinggi. Okey, untuk diabetes jenis 2 pula, hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas adalah mencukupi, tetapi insulin tersebut kurang berkesan untuk bertindak balas dengan glukos. Hal ini boleh menyebabkan kandungan glukos dalam darah adalah tinggi dan lama-kelamaan juga organ pankreas mungkin akan rosak disebabkan tekanan kerja yang berlebihan untuk menghasilkan insulin. Jadi hal ini boleh menyebabkan pesakit bergantung sepenuhnya pada suntikan insulin atau penggunaan ubat-ubatan untuk mengawal kandungan gula dalam darah. Sebenarnya ada 4 cara ataupun 4 ujian untuk mengenal pasti atau mendiagnos penyakit kencing manis. Dan 2 daripadanya telah Puan Nazirah lakukan, iaitu ujian hemoglobin dan ujian dalam darah semasa berpuasa. Kalau Puan tengok di sini, untuk ujian hemoglobin, bacaan normal adalah 5.7% dan ke bawah. Tetapi keputusan ujian Puan adalah 12.2%. Jadi 12.2% menunjukkan Puan berada di tahap diabetes. Dan untuk ujian gula dan darah semasa puasa, keputusan bacaan Puan adalah 16.8 mmol per liter. Dan sepatutnya bacaan normal adalah 5.6 mmol per liter. Macam mana ya, Cik? Ibu saya boleh dapat kencing manis ni, Cik? Sebenarnya Puan Nazirah menghidapi kencing manis jenis 2 dan banyak faktor yang menyumbang kepada berlakunya kencing manis jenis 2 ni. Kalau dapat tengok dalam flip chart ni, faktor yang pertama adalah kegemukan dan faktor kedua adalah diet tidak seimbang apabila makan terlalu banyak makanan berkarbohidrat serta tinggi gula. Faktor ketiga adalah tekanan darah tinggi. Faktor keempat adalah penyakit jantung. Faktor kelima adalah umur. Sebenarnya semakin berusia seseorang itu semakin tinggi risiko untuk mengidap penyakit diabetes. Faktor keenam adalah keturunan. Sekiranya ibu bapa ataupun adik-beradik adalah pesakit diabetes, ia mungkin boleh diwarisi. Faktor ketujuh adalah kurang aktiviti fizikal ataupun kurang aktif, kurang bersenam. Faktor ke-8 adalah apabila kandungan kolesterol dan darah terlalu tinggi. Tetapi tidak mengapa sebenarnya kerana terdapat beberapa faktor yang kita boleh ubah untuk mengawal penyakit kencing manis ni. Faktor yang boleh ubah adalah diet tidak seimbang, faktor kegemukan, faktor kurang aktiviti fizikal dan faktor tekanan darah tinggi kita boleh ubah ataupun kita boleh kawal untuk mengelakkan penyakit kencing manis ni semakin teruk ataupun semakin ke tahap ketiga. Sebenarnya terdapat juga beberapa simptom ataupun tanda amaran diabetes. Antaranya adalah, kalau dapat tengok dalam flip chart ni, kerap kencing terutamanya pada waktu malam, berat badan turun secara mendadak, haus yang berlebihan, penglihatan kabur, lemah otot, letih, gatal, kebas serta luka lambat sembuh. Patutlah saya kerap kencing dan jadi kabur. Kadang-kadang cepat rasa pening. Bahaya ke kencing manis ni?
Ya Puan, sebenarnya penyakit kencing manis ni agak berbahaya dan jika paras gula terlalu tinggi ataupun berterusan tinggi dalam darah boleh menyebabkan banyak kesan pada individu tersebut. Dan jika dapat dilihat dalam flip chart ni, kesan-kesan diabetes pada badan, yang pertama adalah kesan kepada mata yang menyebabkan terjadinya katarak yang menyebabkan mata menjadi kabur serta lama kelamaan boleh menyebabkan buta. Seterusnya, kesan kepada gigi dan mulut. Kesan kepada kulit menjadi kering serta mudah luka. Dan yang paling bahaya juga adalah kesan kepada saraf, yang mana sistem saraf rosak yang menyebabkan kaki dan tangan cepat terasa kebas serta luka menjadi lambat sembuh. Apabila luka menjadi lambat sembuh, ia boleh menyebabkan kepada masalah gangren, iaitu kawasan luka itu menjadi hitam kehitaman yang boleh menyebabkan kepada pemotongan anggota. Seterusnya, kesan kepada ginjal yang boleh menyebabkan pesakit itu sendiri bergantung pada rawatan hemodialisis. Dan seterusnya juga kesan kepada jantung dan ia juga memberi kesan kepada otak yang boleh menyebabkan koma, dan sekiranya komplikasi semakin teruk, ia boleh menyebabkan kepada kematian. Macam mana pula cara nak kawal kencing manis ni, Cik? Sebelum tu boleh tahu, Puan Zah tinggal dengan Cik Amira ya. Jadinya di rumah, selalunya siapa yang memasak ataupun menyediakan makanan untuk Puan Nazirah? Makanan selalu dimasak oleh anak saya, Amira, sebab saya tinggal dengan dia setelah kematian suami saya. Kadang-kadang saya yang masak atau uruskan makanan saya. Sebenarnya terdapat beberapa cara untuk mengawal dan merawat diabetes mellitus. Selain penggunaan ubat-ubatan dan pengurusan gaya hidup, penjagaan pemakanan ataupun diet yang seimbang adalah juga penting. Dan terdapat 5 langkah untuk mengawal diabetes melalui diet. Langkah yang pertama adalah Puan Nazirah kena elakkan pengambilan gula ringkas. Gula ringkas ataupun karbohidrat ringkas, kalau kita tengok di label-label makanan, ia tertulis seperti glukos, sukros ataupun fructose. Jadi macam mana kita nak kenal gula ringkas dalam makanan ni? Apabila kita makan makanan tu, kita akan rasa cepat rasa manis, tu adalah gula ringkas. Dan selalunya gula ringkas ni dijumpai dalam makanan ataupun minuman segera seperti minuman bergas, jam ataupun susu pekat. Sepatutnya individu sihat perlu makan ataupun menggunakan gula ringkas tak lebih daripada 10 sudu teh sehari bersamaan dengan 3 sudu makan. Tapi bagi pengidap diabetes perlu ambil dalam kuantiti yang sedikit. Tapi bagi pendapat saya, Puan kena buang terus gula ringkas daripada diet Puan. Kerana gula ringkas ni boleh menyebabkan peningkatan paras gula secara mendadak. Langkah yang kedua adalah menghadkan pengambilan karbohidrat. Tadi elak pengambilan karbohidrat ringkas, tapi yang ni kita hadkan pengambilan karbohidrat kompleks. Jadi apa tu karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks ni seperti nasi, roti, makanan ataupun kuih yang diperbuat daripada tepung. Kerana apabila makan banyak makanan berkarbohidrat, paras gula juga akan menjadi tinggi dalam darah. Jadi maksud menghadkan di sini adalah ambil dalam kuantiti yang sedikit. Contoh, apabila makan nasi, sekali makan tu hanya makan 1 senduk. Kalau makan roti tu hanya 1 hiris sahaja. Kalau kuih hanya 1 je. Sebab makanan berkarbohidrat ni boleh, seperti saya kata tadi, boleh menyebabkan gula menjadi tinggi dalam darah. Dan seeloknya apabila makan makanan berkarbohidrat, contohnya nasi, Puan perlu makan juga bersama lauk-lauk ataupun sayur-sayuran sebagai hidangan sampingan. Ini bagi mengelakkan ataupun melambatkan proses penukaran karbohidrat tadi kepada gula. Langkah yang ketiga ialah Puan Nazirah perlu ambil ataupun makan banyak makanan yang mengandungi serat ataupun fiber. Serat ni dikenali sebagai karbohidrat baik yang membantu mengawal paras gula serta kolesterol di dalam darah. Di samping itu, ia juga baik untuk mengelakkan risiko sembelit serta kanser. Dan fiber ni dijumpai banyak dalam buah-buahan serta sayur-sayuran. Dan keperluan seseorang itu terhadap fiber ialah sebanyak 20 ke 30 gram sehari.
bersamaan dengan 3 hidangan sayur-sayuran dan 2 hidangan buah-buahan. Jadi macam mana nak tahu 3 hidangan sayur-sayuran tu? 1 cawan sayur-sayuran bersamaan dengan 1 hidangan. Dan untuk buah-buahan, contohnya pisang 1 biji tu bersamaan dengan 1 hidangan. Dan kalau buah apple 1 biji tu bersamaan dengan 1 hidangan. Kalau bagi tembikai 1 hiris tu bersamaan dengan 1 hidangan. Tu cara nak tentukan hidangan. Dan perlu diingatkan juga, elakkan sayur-sayuran berkanji seperti ubi, kacang dal, labu, jagung kerana makanan ni mengandungi karbohidrat yang boleh menyebabkan peningkatan kepada paras gula dalam darah. Langkah yang keempat ialah menghadkan pengambilan lemak. Ada beberapa jenis lemak yang perlu dielakkan ataupun dikurangkan dalam diet, iaitu lemak tepu seperti santan, minyak masak, lemak daripada haiwan iaitu lemak daging, dan lemak trans seperti margarin ataupun minyak yang diguna berulang kali perlu dikurangkan dalam diet kerana lemak-lemak tersebut boleh menyebabkan peningkatan kepada paras kolesterol yang boleh menyumbang kepada penyakit jantung. Dan pengambilan lemak poli tak tepu seperti minyak daripada tumbuh-tumbuhan ataupun minyak ikan adalah digalakkan kerana lemak tersebut adalah baik dan tidak menyebabkan risiko kepada penyakit jantung. Dan langkah yang terakhir sekali ialah Puan Nazirah perlu mengamalkan waktu makan yang tepat dan tetap. Maksudnya di sini Puan perlu makan ikut waktu seperti sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Kalau boleh, Puan perlu elakkan pengambilan karbohidrat di antara waktu makan utama iaitu waktu makan malam sehingga sebelum tidur. Sebabnya Puan, memang badan kita pagi-pagi gula memang akan tinggi dalam darah disebabkan oleh satu fenomena iaitu Down fenomena. Jadinya kalau sebelum tidur kita makan banyak makanan bergula ataupun berkarbohidrat, jadinya gula waktu pagi tu gula akan tinggi. Dan sebenarnya badan kita dah mengalami Down fenomena, jadi gula akan bertambah tinggi. Jadinya gula yang terlalu tinggi agak berbahaya dan boleh menyebabkan kepada banyak komplikasi, antaranya ialah stroke. Jadi untuk mengurangkan risiko tersebut, Puan perlu elakkan makan makanan yang bergula ataupun berkarbohidrat sebelum tidur. Cik Ayu ni, bagi saya agak susah untuk tidak makan sembarang atau makanan ni susu. Macam mana ya? Sebenarnya Puan, susu pekat manis adalah tak sesuai untuk pesakit diabetes. Hal ini kerana 1 sudu makan susu pekat manis bersamaan dengan 15 gram gula ringkas. Jadi ia agak bahaya untuk pesakit kecil manis. Dan target saya untuk Puan adalah untuk mengurangkan bacaan HbA1c Puan. Jadinya, kalau boleh dalam diet Puan tu, gula ringkas tu perlu kurangkan ataupun Puan terus. Jadinya, apa kata disebabkan Puan suka minuman bersusu, saya cadangkan untuk Puan ganti susu pekat manis dengan susu segar. Susu segar jenis apa ya yang sesuai untuk ibu saya ni, Cik? Sebenarnya Puan, susu segar mengandungi kandungan gula yang lagi rendah berbanding susu pekat manis. Jadinya, seperti saya tunjukkan dalam flipchart ni Puan, untuk produk tenur susu seperti susu segar, keperluan hanyalah sebanyak 1 ke 3 gelas sehari. Tetapi untuk penghidat diabetes seperti Puan, saya cadangkan hanya 1 gelas sehari. Hal ini bertujuan untuk mengawal paras gula dalam darah. Dan jika dilihat di pasaran, terdapat beberapa jenis susu yang berbeza jenama. Dan saya cadangkan untuk Puan minum ialah susu Farm Fresh Milk dan Farm Fresh Skinny Low Fat Milk. Hal ini kerana kandungan gula adalah sebanyak 4.3 gram untuk 100 ml susu dan dengan harga yang berpatutan sebanyak RM7.10 sahaja. Okey, saya harap Puan Nazirah dan Cik Amira memahami apa yang saya sampaikan. Baik, Dan Cik, saya untuk faham. perjumpaan kita nanti, sasaran saya adalah supaya
bacaan gula dalam darah Puan, terutamanya bacaan HbA1c Puan mengalami penurunan daripada bacaan sekarang, dan Puan juga perlu ada target Puan sendiri untuk mengurangkan bacaan gula dalam darah. Jadi untuk mencapai sasaran tersebut, Puan perlu mengamalkan diet yang seimbang, terutamanya elakkan pengambilan gula ringkas, dan Puan juga perlu makan ubat secara konsisten dan mengamalkan gaya hidup yang aktif dan cergas. Dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak ya Cik Ayuni. Sama-sama.